Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Muhammad Suhaimi Wani Ibrahim, SISC Plus Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Saya ingin berkongsi video pendek saya dengan anak-anak calon SPM. Video pendek saya adalah berkaitan dengan mata pelajaran matematik tambahan. Perbincangan saya adalah berfokuskan kepada buku teks Matematik Tambahan KSSM Kementerian Pendidikan Malaysia. Anak-anak yang saya hormati sekalian, dalam video pendek saya pada kali ini, saya akan bincangkan tajuk nombor indeks standard kandungan 10.1 iaitu nombor indeks dan standard pembelajaran 10.1.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Di SKP ataupun Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Matematik Tambahan, di bawah standard pembelajaran 10.1.3 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. 10.1.1 dan 10.1.2 telah saya bincangkan dalam video pendek saya yang terdahulu sebelum ini. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, sebelum ini kita ada belajar bahawa I iaitu nombor indeks I sama dengan Q1 dibahagi dengan Q0 didarab dengan 100. Kita dah belajar sebelum ini, iaitu Q1 adalah kuantiti atau harga pada tahun tertentu dan Q0 adalah kuantiti atau harga pada tahun asas, iaitu tahun yang hendak dijadikan asas. Cuba kita selesaikan soalan ini atau tugasan ini. Jadual di bawah menunjukkan harga runcit seekor ayam pada bulan Januari bagi tahun 2015 hingga 2018. Dan jadual dipaparkan seperti skrin. Dengan mengambil tahun 2015 sebagai tahun asas, cari nilai P, Q, R dan S. Okey? Soalan dia menghendaki kita menentukan nilai P, Q, R dan S. Okay, kita lihat pula pada nilai P. Okay, nilai P ada kat mana? Okay, nilai P ada di sini. Iaitu dia minta kita cari indeks harga pada tahun 2015 dan asasnya ini adalah tahun asas. Tahun asas juga adalah tahun 2015. Iaitu harga pada tahun semasa, tahun tertentu 2015 adalah RM5.80 dibahagi dengan tahun asas iaitu tahun 2015 juga RM5.80 didarab dengan 100. Maka nilai P kita adalah sama dengan 100. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah pada tahun 2015 kita nak banding dengan tahun 2015 juga, mestilah harganya sama. Bila harganya sama, maka indeks numbernya atau nombor indeksnya bernilai 100. Itu telah kita jelaskan dalam video pendek saya yang terdahulu. Baik, nilai Q. Iaitu nilai Q, iaitu harganya pada tahun 2016. Tahun asasnya kekal pada tahun 2015. Itu harga pada tahun 2016 RM7.65 dibahagi dengan RM5.80 didarab dengan 100. So kita dapatlah bahawa nilai Q kita adalah 131.90. Baik, bagaimana pula nilai R? Okey. RM7.80 dibahagi tahun asas tahun 2015, ini adalah tahun asas. RM5.80 didarab dengan 100, maka nilai R-nya adalah 134.48. Anak-anak ingat dah dulu,
dalam video pendek saya yang terdahulu, bagaimana kita nak mentafsir nombor indeks. R sama dengan 134.48 bermaksud pada tahun 2017 berbanding tahun 2015, harga runcit seekor ayam pada bulan Januari ini meningkat sebanyak 34.48%. Iaitu perbandingan harga bila pada tahun 2017 dibandingkan dengan harga pada tahun 2015, iaitu tahun 2015 dijadikan sebagai tahun asas. Begitu juga dengan soalan S, kemahiran yang sama saja diuji ini. Untuk kita mantapkan kemahiran ini, pada tahun 2018 pula RM7.30 dibahagi dengan RM5.80 tahun asas didarab dengan 100, maka kita dapat nilai S kita adalah 125.886. Okey, 125.86. Bermaksud pada tahun 2018 berbanding tahun 2015, harga meningkat sebanyak 25.86%. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, kita cuba menyelesaikan ini di dalam kemahiran ini, dalam standard pembelajaran ini, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Kita dah lihat dalam video pendek saya sebelum ini, iaitu nombor indeks. Formula ini telah diperkenalkan dalam video pendek saya sebelum ini, iaitu nombor indeks I sama dengan Q1 dibahagi dengan Q0 didarab dengan 100. Iaitu Q0 adalah harga atau kuantiti pada masa asas, dan Q1 adalah harga atau kuantiti pada masa tertentu. Dan kita telah belajar bagaimana nak menggunakan formula ini sebelum ini, dan juga dalam video pendek yang terdahulu. Saya nak tunjuk satu kaedah yang mungkin membantu anak-anak dalam pengiraan, memudahkan anak-anak untuk membuat pengiraan. Kita guna kotak ini, di mana dia ada harga, nombor indeks, tahun asas dan tahun semasa. Kemudian nilai-nilai kita masukkan saja dalam jadual ini. Selepas kita masukkan nilai-nilai dalam jadual, di sini adalah Q0, kuantiti atau harga pada tahun asas. Q1 berdasarkan pada formula ini, iaitu kuantiti atau harga pada tahun semasa atau pada tahun tertentu. Dan di sini ditetapkan nombor indeks pada kolom tahun asas itu, nombor indeksnya ditetapkan 100, dan ini adalah I. Saya ambil daripada formula ini juga. Cuma dipermudahkan untuk kita masukkan nilai-nilai. Dengan itu mudahlah untuk anak-anak membuat pengiraan. Okey, tahun asas di sini adalah Q0, tahun semasa sini atau tahun tertentu ini adalah Q1. Baik anak-anak, cuba lihat soalan ini. Dan sehari ini kita darab silang, kita lihat soalannya. Okey, jadual menunjukkan harga dan indeks harga bagi 3 jenis alat tulis, iaitu P, Q dan R. Diberi jadual seperti paparan. Dia ada bahan alat tulis P, alat tulis Q dan alat tulis R. Harga diberi pada tahun 2017 dan 2019. Kemudian diberi indeks harga pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Ini 2018, ini 2019, ini adalah Q1. 2017 ini adalah Q0 dalam formula ini. Baik, sekarang kita cuba masukkan nilai-nilai di dalam rumus kita ini, di dalam kotak kita yang saya sediakan di sebelah kiri paparan itu. Baik, dia tugasannya diminta kita mencari nilai X, nilai Y dan juga nilai Z. Baik, sekarang kita cuba cari dulu nilai X. Di mana letaknya X? Okey, itu. Okey, nilai X. Apa maklumat yang kita dapat? Baik, di sini tadi seperti yang saya jelaskan adalah 100. Dan harga tahun asas, di sini tahun asas adalah tahun apa? Tahun 2017. Tahun tertentu tu adalah tahun 2019. So, harga pada tahun asas adalah RM2.80.
manakala harga pada tahun 2019 adalah RM2.10. Dan soalan minta kita cari indeks. Di sini diwakilkan dengan X. So, kita letaklah X di sini. So, sebenarnya dia ada proses darab silang. X didarab dengan RM2.80, manakala sama dengan 100 didarab dengan RM2.10. So, kita tengok sini, kita boleh tulislah bahawa X sama dengan 100 didarab dengan RM2.10 dibahagi dengan RM2.80. So, kita dapatlah nilai X kita adalah, atau nombor indeksnya adalah 75. Okay, kita lihat pula soalan untuk menentukan nilai Y. Dekat mana Y kita? Okey, ini Y. Okey, kita isikan tabel ini. Yang sini saya ulang sikit. Di sini tahun 2017. Di sini adalah tahun 2019. Inilah yang dikatakan sebagai Q0. Inilah dikatakan sebagai Q1. Tahun tertentu ataupun tahun semasa. Dan di sini kita boleh letakkan terus 100. Dan kita lihat pada Q, sebab Y ada di barisan sebaris dengan Q, nombor indeksnya nampak 130. So, nombor indeks sini adalah 130. Manakala di sini adalah Y dan di sini adalah RM2. So, kita nak kira Y, kita boleh terus lihat pada kotak yang kita sediakan. Maka Y sama dengan RM2 didarab dengan 130 dibahagi dengan 100. So, kita dapatlah Y kita adalah, kalau RM2.60. Kita tak tulis unit pun tak apa, sebab dia dah letaklah unit dia situ. Tapi kalau kita nak tulis unit pun tak apa, kita boleh juga tulis RM RM2.60. Sebab ringgit kita kena letak titik puluhan, 2 tempat perpuluhan lah. RM2.60. Dan yang terakhirnya, kita diminta cari nilai Z. Kita menggunakan kemahiran yang sama saja, cuma tempat-tempat kita letakkan dalam kotak ini di tempat-tempat yang betul. Ya, kita letak terus tulis di sini adalah 100. So, nombor indeksnya adalah 116 dan RM5.80-nya adalah tahun tertentu atau tahun semasa. So, di sinilah RM5.80 dan nilai ini adalah nilai Z. So, bila kita lihat daripada tabel itu, senanglah untuk kita tulis bahawa Z sama dengan 100 didarab dengan RM5.80 ni, kemudian dibahagi dengan 116. So, kita dapatlah nilai Z kita adalah, atau dalam bahasa biasa, Z adalah RM5. Okey, dan yang saya hormati sekalian, kita lihat pula soalan berikutnya. Kita lihat pula soalan berikutnya. Jadual menunjukkan indeks harga bagi dua bahan, iaitu P dan Q, yang digunakan dalam pengeluaran sejenis makanan haiwan peliharaan. Okey, bahannya adalah P dan Q. Okey, bahannya adalah P dan Q. Dan diberi sini, dia tak beri harga. Diberi sini indeks harga 2006, asasnya adalah 2004. Dan sebelah dia tu indeks harga pada tahun 2008, asas yang sama, iaitu asas dia juga tahun 2004. Soalan A, yang saya dah shade dengan warna kuning itu, cari indeks harga bahan P pada tahun 2018 berasaskan tahun 2006. So, apa tugasan dia? Tugasan dia adalah Q 2008 dibahagi dengan Q 2006 darab 100. Soalan minta kita cari inilah. Okey, 2008 dibahagi dengan 2006 darab dengan 100. Dan dari dua maklumat itu, bahan P tadi, daripada sini, nak tengok, daripada sini saya boleh tulis apa? Daripada situ saya boleh tulis bahawa Q 2006 bahagi dengan Q
2004 darab dengan 100, nilai dia adalah 125. So, saya boleh permudahkan Q2006 bahagi Q2004 sama dengan 125 per 100. Itu pertama. Daripada maklumat ini pula anak-anak, yang 150 ni apa? Okey, ini adalah Q2008 dibahagi dengan Q2004. Kenapa 204? Sebab asas dia adalah 2004. Ini adalah sama dengan 150, ya, 150 anak-anak, ya, bahagi 100. Okey, itu maklumat yang kita dapat. Baik, daripada sini anak-anaknya, sebenarnya ini algebra biasa saja, kemahiran algebra saja. Ini adalah sama dengan Q2008 bahagi dengan Q2004 darab dengan Q2004 bahagi dengan Q2006 okey, ni nampak tak? Kita boleh potong ni, algebra biasa kita akan dapat Q2008 dibahagi dengan Q2006. Baik, kemudian kita pindahkan ini darab dengan 100. So, nilai-nilai ni kita ambil mana? Kita ambil daripada dua tempat inilah. Iaitu Q2008 bagi Q2004, ini nilai dia. So, kita tulis ini 150 bahagi 100 darab dengan, okey, sini. Ini dia terbalik saja. Ini Q2006 bahagi dengan Q2004. Yang kita nak Q2004 dibahagi Q2006. So, kita terbalik saja. 100 bahagi 125. Kemudian darab dengan ini 100. Dan kita boleh permudahkan. Maka kita dapatlah jawapan dia adalah 120. Itu adalah nombor indeks. Calculation dia agak panjang, tapi saya nak anak-anak boleh faham konsep ni, nanti anak-anak akan dapat kira dengan masa yang lebih singkat lah. Perlukan latihan yang lebih. Baik, kita lihat soalan B. Soalan yang sama. Okey, soalan B. Paparan saya letak di skrin yang berbeza sebab saya nak guna ruang untuk menulis. Baik, B1. Cari nilai X. Okey, cari nilai X. Okey, kalau saya gunakan dari kemahiran yang kita belajar tadi, saya permudahkan tabel yang saya pernah lukis sebelum ini. Kalau nak ingat, sini kita letak 100 dan nombor indeks dia X ada kat mana? X itu adalah ada kat situ, sini X. Okey. Dia bagi maklumat bahawa harga bahan Q pada tahun 2004 dan 2008 masing-masing RM7.50 dengan RM10.50. Okey, bahan Q 2004 dan 2008. Nampak? Dia fokus pada ini. Sebab tu X ada di kolom itu, di kolom itu. So, kita letak di lajur itu. So, kita letak nilai X itu. Kemudian harga-harga ini adalah harga pada tahun 2008 dan 2004. So, pada tahun 2008 dan 2004. So, sini 2004, RM7.50. 2008 adalah RM10.50. So, ini kita nak cari nilai X. Ingat dah tadi, kita just letak X sama dengan RM10.50 darab 100 dibahagi dengan RM7.50. So, kita dapatlah nilai X sama dengan 140. Okey, guna kotak. Kalau anak-anak ingat tadi, ini kalau saya boleh tak ada ruang nak tulis di atas. Ini sebab ini adalah tahun 2004. Dan di sini adalah 2008. Okey, ini adalah 2004. Ini adalah harga, ini adalah indeks. Kita tak perlu label pun. Kalau anak-anak dah selalu guna kotak ni, senanglah. Kotak ni untuk bantu kita supaya kita boleh tulis ini dengan lebih mudah. Ini perlu ditulis kerana ini adalah kaedah.
dan untuk dapatkan jawapan. Mesti ada kaedah untuk dapatkan jawapan. Baik, soalan B2. Harga bahan Q pada tahun 2006. 2006 ada kat mana? Ada kat sini, 2006. Bahan apa dia tanya? Bahan Q. So, kalau kita boleh buat kotak juga, seperti kotak di atas tadi. Saya besarkan sikit. Sini berapa? 100. Okey, berapa nombor indeks dia? 116. Bahan Q, harga bahan Q pada tahun 2006. So, sini adalah 2004 dan di sini adalah 2006. So, bahan Q tu harga kita letak kat situ lah. Okey, harga bahan Q kita letak bahan Q duduk harga dari situ. Dan yang satu lagi tu adalah, nampak ni, pada tahun 2004. 2004 harga dia adalah RM7.50. So, RM7.50 harga bahan Q pada tahun 2004. Maklumat tu diberi pada kita. So, kita nak cari Q, anak-anak, Q atau harga bahan Q pada tahun 2006 itu adalah Q sama dengan RM7.50 darab dengan 116. Kita darab silang macam tu dan bahagilah bagi dengan 100. So, kita dapatlah harga dia adalah, kalau kita nak tulis harga dia adalah, sebab ini kita kena tulis RM lah sebab dia tak ada dalam jadual kan. Dia tak ada dalam jadual, unit tidak diberi dalam jadual. So, RM RM8.70. Okey. Harga bagi bahan Q pada tahun 2006. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Kita lihat soalan berikutnya. Jadual menunjukkan indeks harga dan perubahan indeks harga bagi 4 bahan mentah A, B, C dan D yang digunakan untuk membuat sejenis biskut. Ini saya sengaja ambil soalan ni, saya nak perjelaskan tentang istilah-istilah menokok, tidak berubah dan menyusut dalam bentuk peratus ini. Baik, kita tengok soalan A. Soalan minta kita cari harga bahan mentah A pada tahun 2018. Ini A. Okey, A. Kita lihat baris A sajalah. 2018 ialah RM70. Cari harga yang sepadan pada tahun 2015. So, dia fokus pada 2018 dan 2015. Inilah nombor indeks dia. Nombor indeks yang kita guna adalah 140 tu lah. So, kalau anak-anak masih ingat, kalau kita buat kotak sini, di sini berapa tadi anak-anak? 100 dan nombor indeksnya adalah 140 itu, 140 dan harga pada tahun 2018 ini adalah 2018, ini adalah 2015. Harga daripada tahun 2018 adalah RM70 dan kita nak kira inilah, kita label sebagai Q, tak apa, dia tak labelkan, so kita boleh labelkan sebagai Q dan bermaksud sini Q atau harga pada tahun 2015 ini, okey, harga pada tahun 2015 ini adalah sama dengan, okey, kita darab silang saja, 100 darab dengan 70 bahagi dengan 140. So, kita dapatlah harga sebab dia tanya harga dan tak ada dalam jadual kita yang menunjukkan ni unit ringgit tu, kita kena tulislah RM okey, RM50. Itu untuk soalan A. Baik, untuk soalan B. Okey, anak-anak, bila kita lihat sini, tokokkan, menokok 5%, menokok 5%, tidak berubah dan menyusut 10% itu adalah dia nak menceritakan kita, kalau anak-anak ingat tadi, meningkat 15% yang saya di bawah kemahiran mentafsir nombor indeks yang kita bincang sebelum ini. Ada bawah kemahiran mentafsir nombor indeks dalam 10.1.2 kalau tak salah saya. Ada dalam 10.1.2 mentafsir nilai bagi nombor indeks itu. 115 ni bermaksud nombor indeks dia adalah
Okey, kalau saya boleh tulis di sini, ini nombor indeks dia adalah 11115. Ini adalah 105. Tidak berubah, so nombor indeks dia 100 lah, tidak berubah. Menyusut 10% bermaksud nombor indeks dia adalah 90. Itu nombor indeks. Dia nak kemahiran anak-anak untuk tulis dalam bentuk peratus itu kepada ditransfer, diubah, ditransform kepada apa? Kepada nombor indeks. Okey, kita lihat pula soalan B. Cari indeks harga bagi semua 4 bahan. Dia satu kaedah lah, tapi kita kena calculation kita kena panjang lah sebab dia merangkumi ke semua 4 bahan. Dia nak semua 4 bahan. Bahan A, bahan B, bahan C dan bahan D. Okey, kita lihat pada bahan A. Okey, saya nak cari pada bahan A. Apa maklumat yang kita dapat daripada bahan A? Daripada bahan A ni, dan kemahiran yang kita guna sebelum ini juga, iaitu Q2018 bahagi Q2015 sama dengan 140 bahagi 100. Okey? 140 bahagi 100. Kemudian bahan A juga, bahan A juga Q20 bahagi Q2018 sama dengan ini 115. Anak-anak, 115 bahagi 100. So kalau kita tak boleh nak tulis 115 ni atau dalam maksud yang lain, kita tak boleh tulis bahawa menokok 15% itu adalah setara dengan nombor indeks 115, maka kita susahlah untuk jawab soalan ini. Okey, anak-anak tolong ingat itu. Dan soalan yang dia minta kita cari indeks harga bagi semua 4 bahan mentah pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Ini juga kita kena pandai tukar kepada apa yang dia minta kita cari. Q2020 bahagi Q2015 darab 100. Ini yang dia minta kita cari. Dan dari maklumat pertama dan maklumat kedua yang kita peroleh, Q2020 bahagi Q2015 itu boleh ditulis sebagai Q2020 bahagi Q2018 darab Q2018 bahagi Q2015, kemudian didarab lagi dengan 100. 100 ini. Okey. So kita dapatlah 115 bahagi 100 darab dengan 140 bahagi 100. Okey. Ya, betul. 115 bahagi 100 darab dengan 100. 100 ini adalah 100 yang ini. So, kita dapatlah nilai dia adalah 1661. Itu tugasan kita yang pertama. Nak cari A. Dia ada banyak lagi lah untuk cari A, cari B, cari C. Dan bila kita lihat pengiraan kita yang panjang tadi, kita boleh buat kesimpulan untuk kita cari B, C dan D. Okey, cuba kita tengok. Anak-anak tengok yang di atas. So, saya boleh tulislah untuk kita cari B. Nilai dia adalah 105 bahagi 100 darab dengan 120 bahagi 100. Kerana B saya ambil 105 ini. Bagi 100, datang daripada mana 120 ini? Bagi 100, kemudian didarab lagi dengan 100. So, kita dapat nilai dia adalah 1226. Begitu juga dengan C. C tidak C. Ini mana C? Okey, C tidak berubah. 100 per 100 darab dengan 160. Tu ambil mana yang ini? 160 per 100 darab dengan 100. So, kita dapat jawapan dia 1660 lah. 100 darab 100 ni adalah 1. Untuk D, 90 per 100 datang mana 90? Ini yang kita tulis yang menyusut 10% tadi. Kemudian didarab dengan 150 per 100 didarab dengan 100.
So kita dapat 135. Nah, ini semua dapat daripada yang kita dah kira di awal tadi, yang kita kira di awal tadi. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya rasa saya sampai pada slide yang terakhir dah ni. Kita tengok sini soalan ini. Sejenis biskut dihasilkan dengan menggunakan bahan P, Q dan R. Jadual di bawah menunjukkan harga bahan tersebut. Tak kisah dia letak biskut kan, dia letak kek ke, dia nak letak jus minuman atau sebagainya. Baik. 2019 dan 2020. Soalan A, nombor indeks bahan P. Okey, dia tanya bahan P. So kita tak payah tengok Q, tak payah tengok R. Dia tanya bahan P. Nombor indeks bahan P dalam tahun 2020 berasaskan tahun 2019 adalah 120. Dia tak bagi dalam jadual, tapi dia bagi dalam kenyataan soalan. So anak-anak ingat tak kotak tadi? Nah, kalau anak-anak selalu tulis ni, selalu lukis ni dan tulis ni, memang mudahlah untuk kita tulis. So saya letak di bawah 2019, 2020. Okey, nombor indeks dia bagi 120. So sini 120. Harga 2020 K. Nah, ini K nah, bahan P K, dan ini adalah RM5. Bagaimana kita nak cari nilai K? K sama dengan darab silang saja. Okey, darab silang RM5 darab 120 bahagi dengan 100. So kita dapatlah K kita adalah RM6. Sebab dia dah ada RM ni, kalau anak nak tak letak pun tak apa RM. Tapi kalau kita nak tulis juga tak kisahlah. Okey, K adalah RM6. Okey, soalan kedua, soalan B, jadual yang sama. Soalan yang sama cuma pecahan B, pecahan B. Nombor indeks bahan R. Okey, bahan R. Dalam tahun 2020 berasaskan tahun 2019 adalah 125. Okey, dia bagi nombor indeks bahan R itu. Harga sekilogram bahan R dalam tahun 2020 adalah RM2 lebih mahal, iaitu lebihlah berbanding harga yang sepadan pada tahun 2019. Bermaksud kalau tahun 2019 tu RM3, maka tahun 2020 tu lebih mahal sebanyak RM2. Jadi RM5. Datang daripada RM5, 3 tambah dengan 2 dapat RM5. Lebih mahal sebanyak RM2. Kalau harga pada tahun 2019 tu RM9, maka pada tahun 2020 tu 9 tambah 2 dapat RM11. Itu je kenyataan yang dia bagi di situ. Baik, bila kita buat table anak-anak, kita buat jadual. Okey, maklumat dia sini 100. Yang ni indeks dia kata indeks dia adalah 125. Harga pada tahun 2019 adalah X. Pada tahun 2020 adalah Y. So, apa hubungannya? Kalau kita darab silang, kita akan dapat 125X sama dengan 100Y. So, kita tak boleh nak selesaikan. Tak sudah. Untuk kita cari nilai X dan nilai Y tu, kita tak berjaya nak selesaikan. Sebab kita ada dua pun boleh ubah, tapi kita hanya dapat bentuk satu persamaan. Okey, kita hanya dapat bentuk satu persamaan. Cuba anda tengok, pada tahun 2019-2020, harga dia kata letak sini sebagai X dan sini sebagai Y. Dan dia kata harga ni pada tahun, kalau kita letak sini sebagai X, dan dia kata pada soalan tersebut, pada tahun 2020, harga dia lebih daripada tahun 2019 tu sebanyak RM2. Maka Y kita ni boleh kita wakilkan sebagai X tambah 2. Okey, Y ni boleh diwakilkan sebagai X tambah 2. Dan kita isi semula kotak kita. Seratus, 125, X, tempat Y sekarang kita ganti dengan X tambah 2. So, kita darab silang, kita akan dapatlah 125X sama dengan 100X tambah 200. So, kita selesaikan, kita dapatlah
X sama dengan, X mewakili harga dalam ringgit. So, kita letak X sama dengan RM8. Dan kalau X sama dengan RM8, dia so kita juga minta Y. Kira Y ini. Y sama dengan, tengok hubungan di sini. Y sama dengan X tambah 2. Maka Y sama dengan RM10, iaitu X tambah 2. Lihat, harga pada tahun 2020 iaitu Y, RM10 lebih mahal daripada harga pada tahun 2019 sebanyak RM2. Nampak tak? Sebanyak RM2 lebih mahal. So, jawapan kita X sama dengan RM8 dan Y sama dengan RM10. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, sekian perkongsian pendek saya pada kali ini. Semoga membantu anak-anak. Semoga membantu pada anak-anak. Saya doakan anak-anak selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.